Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Cikgu Sumiza Serman dalam mata pelajaran Matematik Tambahan tingkatan 4. Okey pelajar-pelajar, hari ini cikgu akan fokus kepada tajuk fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik berada di bab yang kedua tingkatan 4. Apa yang kita pelajari hari ini ialah kita akan membuat perkaitan antara bentuk vertex fungsi kuadratik dengan bentuk kuadratik yang lain. Menganalisis dan kesan perubahan A, H dan K terhadap bentuk dan kedudukan graf. Kita juga akan melakar graf fungsi kuadratik dan kita cuba untuk menyelesaikan masalah fungsi kuadratik. Okey pelajar, dalam bentuk fungsi kuadratik terdapat 3 bentuk yang biasa kita temui. Bentuk yang pertama ialah bentuk arm. Bagaimana ingin menulis bentuk arm? Bentuk arm ditulis sebagai fx sama dengan ax kuasa 2 b tambah bx tambah c, di mana nilai a, nilai b dan nilai c adalah pemalar. Bentuk yang kedua ialah bentuk pintasan. Bentuk pintasan ditulis sebagai fx sama dengan A kurungan X tolak P kurungan X tolak Q, di mana nilai A adalah penentu kepada bentuk graf dan nilai P dan Q ialah punca-punca kepada persamaan ini. P dan Q juga dikenali sebagai pintasan X. Bentuk yang ketiga ialah bentuk vertex. Bentuk vertex ditulis sebagai fx sama dengan A kurungan X tolak H kuasa 2 tambah K, di mana K ialah penentu kepada bentuk graf dan H ialah paksi simetri dan nilai K ialah nilai maksimum dan nilai minimum. Bagaimana untuk kita menentukan nilai minimum? Nilai minimum diambil jika nilai A lebih besar dari sifar. Vertex HK titik minimum, maka K ialah titik minimum. Jika A lebih kecil dari sifar, vertex HK ialah titik maksimum dan nilai K ialah nilai maksimum. Cuba kita lakarkan graf fungsi kuadratik dalam bentuk vertex. Katakan cikgu mengambil fungsi fx sama dengan x tolak 2 kuasa 2 tolak 9. Cuba kita bandingkan bentuk vertex ini. Apakah nilai A-nya? A ialah 1, H adalah sama dengan 2 dan K ialah negatif 9. Di sini kita dapati bentuk parabola yang boleh kita lukis ialah bentuk senyum, di mana persilangan berlaku di negatif 1 dan 5 dan negatif 1 dan 5 ialah kita kenali dia sebagai punca-punca. Nilai negatif 9 ialah nilai K, di mana nilai negatif 9 berada di paksi Y dan vertex pada titik minimum ialah 2 negatif 9 dan paksi simetri bagi fungsi ini ialah X sama dengan 2. Okey pelajar-pelajar, apakah perkaitan antara bentuk vertex, bentuk pintasan dan bentuk arm? Okey pelajar-pelajar, jom kita bersama-sama cikgu untuk meneroka perkaitan antara bentuk vertex suatu fungsi kuadratik dengan bentuk arm dan bentuk pintasan. Cuba kita perhatikan jadual ini. Jadual ini menunjukkan bahawa fungsi kuadratik dalam bentuk vertex, bentuk arm dan bentuk pintasan menghasilkan pintasan X, pintasan Y, vertex dan garis simetri yang sama. Ini membuktikan bahawa semua bentuk ditulis akan menghasilkan satu graf yang sama. Okey pelajar-pelajar sekalian, bagaimana untuk kita menulis bentuk vertex ke bentuk pintasan? Bagaimana pula untuk menulis bentuk pintasan kepada bentuk arm? Adakah pelajar masih ingat pelajaran kita yang lepas? Bagaimana untuk menyelesaikan kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan pemfaktoran
Okey pelajar-pelajar, cuba kita perhatikan visual bentuk-bentuk fungsi kuadratik ini. Bentuk vertex boleh diubah ke bentuk arm dengan menggunakan kaedah kembangan. Bentuk arm boleh diubah ke bentuk pintasan dengan menggunakan kaedah pemfaktoran dan rumus. Manakala bentuk pintasan boleh diubah ke bentuk arm dengan menggunakan kaedah kembangan, dan bentuk arm boleh ditulis dalam bentuk vertex dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Jom bersama-sama cikgu untuk menganalisis dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan A, H dan K dalam fungsi f(x) sama dengan A kurungan X tolak H kuasa 2 tambah K terhadap bentuk dan kedudukan graf. Okey pelajar-pelajar, cuba kita perhatikan apa yang akan berlaku apabila nilai A berubah. Kita tengok di sini, apabila cikgu tarik nilai A menjadi semakin besar, graf akan mengucup. Perubahan nilai A memberi kesan kepada bentuk dan kelebaran graf. Apabila nilai A menjadi negatif, graf akan berbentuk sedih. Apabila nilai A berbentuk senyum, ini bermakna nilai A adalah nilai yang positif. Apabila nilai A semakin besar, kelebaran graf semakin berkurang. Sebaliknya, apabila nilai A menghampiri sifar, kelebaran graf semakin bertambah. Walau bagaimanapun, paksi simetri tidak berubah. Cuba kita perhatikan apa yang akan berlaku jika nilai H berubah. Katakan H adalah mewakili B. Perubahan nilai H hanya menunjukkan pergerakan mengufuk graf. Apabila nilai B bertambah, graf akan bergerak ke kanan. Manakala apabila nilai H berkurang, graf akan bergerak ke kiri. Kedudukan paksi simetri berubah, tetapi nilai minimum dan nilai maksimum tidak berubah. Katakan C adalah wakil kepada nilai H. Perubahan nilai K hanya menunjukkan pergerakan menegak graf. Apabila nilai K bertambah, graf akan bergerak ke atas. Manakala apabila nilai K berkurang, graf akan bergerak ke bawah. Jika perhatikan di sini, nilai minimum dan nilai maksimum berubah, tetapi paksi simetri tidak berubah. Okey pelajar, hasil dari generalisasi sebentar tadi, kita dapati bentuk fungsi kuadratik akan berubah apabila nilai A, nilai H dan nilai K berubah. Cikgu harap pelajar-pelajar jelas dengan penerangan sebentar tadi. Okeylah, sekarang kita akan tunjukkan bagaimana untuk melakar graf fungsi kuadratik. Okey pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan tunjukkan langkah-langkah melakar graf fungsi kuadratik. Diharap pelajar-pelajar bersedia dengan pen dan kertas. Langkah 1. Pelajar mesti mengenal pasti nilai A untuk menentukan bentuk graf fungsi kuadratik. Sebagai contoh, cikgu mengambil fungsi negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 12. Di sini kita dapati nilai A ialah negatif 1. Ini bermakna nilai A lebih kecil dari sifar. Langkah yang kedua, cari nilai pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC untuk menentukan kedudukan graf. Di sini kita dapati hasil B kuasa 2 tolak 4AC ialah 64. 64 ialah nilai yang lebih besar dari sifar. Ini bermakna graf kita akan bersilang di paksi X. Langkah ketiga, tentukan bentuk vertex. Bagaimana kita ingin menentukan bentuk vertex? Kita
cuba kira menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Langkah yang keempat, pelajar-pelajar dikehendaki menentukan titik persilangan pada paksi X dengan menyelesaikan persamaan fungsi kuadratik f(x) sama dengan sifar. Di sini kita dapati nilai x yang kita dapat ialah nilai 6 dan negatif 2. Ini menunjukkan bahawa graf kita bersilang di paksi x. Langkah yang kelima, cari nilai f sifar untuk menentukan pintasan y. Nilai pintasan y boleh diperolehi dengan menggantikan sifar ke dalam x, sebagaimana contoh ini. Dan kita dapati f sifar sama dengan 12. Oleh itu, graf akan menyilang di paksi y pada titik 0, 12. Langkah yang keenam, iaitu langkah yang terakhir, pelajar-pelajar dikehendaki plotkan titik-titik yang diperoleh pada satah kertas. Lukis satu parabola licin melalui keempat-empat titik tersebut. Dan di sini kita dapati nilai negatif 2 dan 6 ialah pintasan x, nilai 12 ialah pintasan y, dan 2, 16 ialah vertex ataupun koordinat titik maksimum. Okey pelajar-pelajar, nilai x sama dengan 2 ialah titik paksi simetri. Okey pelajar-pelajar, cikgu harap pelajar-pelajar dapat memahami dan mempraktiskan langkah-langkah untuk melakar graf fungsi kuadratik. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan contoh soalan fungsi kuadratik. Okey pelajar, mari bersama-sama cikgu untuk menyelesaikan contoh soalan ini. Raja di bawah menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik dengan keadaan P ialah pemalar. Lengkung itu mempunyai titik minimum di koordinat 2Q. Dengan Q ialah pemalar dan memotong di paksi Y di koordinat A. Jadi di sini kita dapati nilai minimum ataupun titik minimum adalah keyword untuk graf ini. Okey, sekarang kita cuba jawab soalan A. Nyatakan nilai P dan nilai Q. Nilai P berada di dalam persamaan ini. Dan kita dapati paksi simetri untuk graf ini ialah X sama dengan 2. Okey, sekarang kita akan gantikan 2 ke dalam X. Dua tambah P sama dengan sifar. Maka P adalah sama dengan negatif 2. Bagaimana pula untuk nilai Q? Q ialah nilai di paksi Y. Dan di sini kita dapati nilai Q kita boleh tengok di dalam persamaan iaitu positif 4. Oleh itu, Q adalah sama dengan 4. Okey, Q adalah sama dengan 4. Okey, senang je. Okey, sekarang cuba kita perhatikan soalan B. Cari koordinat A. Okey, di mana kedudukan koordinat A sekarang? Okey, koordinat A berada di paksi Y. Okey, apabila sesuatu titik berada di paksi Y, nilai X adalah sifar. Okey, jadi kita gantikan sifar dalam X. F sifar adalah sama dengan kurungan sifar plus negatif 2 kuasa 2
tambah 4. Di sini kita akan dapati F sifar adalah sama dengan 4 tambah 4. F sifar adalah sama dengan 8. Oleh sebab itu, koordinat A adalah sama dengan sifar 8. Okey pelajar-pelajar, kita sudah banyak mempelajari konsep fungsi kuadratik pada hari ini. Oleh itu, apakah konsep fungsi kuadratik diguna pakai dalam kehidupan seharian kita? Cuba kita perhatikan dalam bidang kejuruteraan. Bagaimanakah pembinaan jambatan, lengkungan pada roller coaster, lengkungan pada parabola satelit dan juga lengkungan pada air pancutan di kolam-kolam hiasan. Okey pelajar, selain dari bidang kejuruteraan, kita juga boleh menggunakan konsep fungsi kuadratik dalam bidang sukan. Sebagai contoh dalam bidang sukan, konsep fungsi kuadratik diguna pakai untuk pemain bola keranjang menganggarkan jarak untuk membuat jaringan bola. Begitu juga dengan penunggang motosikal lasak. Mereka menganggarkan jarak untuk memastikan mereka dapat beraksi dengan baik dan selamat. Baiklah pelajar, sekarang kita sudah berada di akhir rancangan. Hari ini kita sudah belajar konsep fungsi kuadratik. Jadi harapan cikgu, semoga pelajar dapat mengambil manfaatnya. Assalam hormat dari cikgu, kekal bersama TV Pendidikan.